Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak belajar apa ya? Okey, hari ni Ustazah nak ajar pemerintahan Islam. Okey, sebelum kita mula belajar, kita kena tahu apakah hasil pembelajaran untuk topik ini dan untuk hari ini. Okey, hasil pembelajaran untuk pemerintahan Islam ialah yang pertama, menyatakan pengertian negara Islam. Yang kedua, menjelaskan pengertian pemerintah menurut Islam. Yang ketiga, menerangkan ciri-ciri pemerintahan dalam Islam. Dan yang keempat, menjelaskan contoh pelaksanaan pemerintahan dalam Islam. Okey, kita pergi kepada konsep pemerintahan Islam. Konsep pemerintahan Islam ini, pengenalannya ialah kita kena tahu bahawa kekuasaan dan pemerintahan adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia adalah dilantik sebagai khalifah Allah sebagai amanah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita kena tahu bahawa kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara adalah bertunjangkan kebijaksanaan dalam setiap pemerintahan dan pentadbirannya. Dan Rasulullah SAW juga adalah sebagai Rasul dan juga sebagai ketua negara yang mahir merancang dan mengurus selok-belok pentadbiran negara Islam. Yang kita ketahui bahawa negara Islam pertama ialah di Madinah Al-Munawwarah. Okey, kita pergi kepada apa itu negara Islam. Okey, yang pertama, negara Islam ialah negara yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas perlembagaan negara dan melaksanakan hukum-hukum Islam dalam sistem kehidupan bernegara. Yang kedua, negara Islam ialah negara yang dibangunkan atas dasar akidah Islam dan berteraskan konsep Islam dan juga menjamin kepada setiap Muslim untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan hidup sesuai dengan tuntutan akidah Islam. Yang ketiga, negara Islam itu ialah seluruh urusan negara dilaksanakan atas dasar undang-undang Islam dan orang Islam wajib melaksanakan pemerintahan dan perundangan Islam. Siapakah pula pemerintah atau pemimpin? Okey, dalam Islam, pemimpin ialah Khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi yang diamanahkan untuk memerintah dan memimpin rakyat. Dan Khalifah juga ialah yang mentadbir alam dan mengurus sumber-sumber tabi'i ataupun sumber semula jadi. Okey, selepas kita mengetahui konsep pemerintahan Islam, kita pergi kepada ciri-ciri pemerintahan Islam. Ciri-ciri pemerintahan Islam ada 5. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kesamarataan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ketelusan. Dan yang kelima, syura. Okey, apa dia keadilan? Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksud hadis Nabi SAW, demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kesamarataan.
Kesamarataan ialah semua orang sama menurut pandangan Islam tanpa mengira kedudukan pangkat, darjat, harta dan keturunan. Jadi yang membezakan orang Islam di sisi Allah ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ciri yang ketiga ialah kebebasan. Rasulullah SAW membuka ruang kepada para sahabat menyuarakan pendapat mereka dengan bebas. Ada kalanya pandangan majoriti tidak selari dengan pendapat baginda Rasulullah SAW sendiri. Walaupun begitu, baginda bukan sahaja menerima pandangan majoriti tersebut, bahkan melaksanakannya. Saidina Umar juga turut mengamalkan kebebasan bersuara dalam pemerintahan beliau. Dalam satu perhimpunan, Saidina Umar menyeru agar masyarakat memberikan ketaatan kepada beliau. Kemudian, bangun seorang pemuda menghunuskan pedang dengan menyatakan beliau akan membetulkan khalifah dengan pedangnya. Saidina Umar mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana bersedia dan berani menegur kesilapannya. Ciri seterusnya ialah ketelusan. Rakyat perlu mengetahui segala yang berlaku dalam urusan pentadbiran negara. Pemimpin perlu bersedia untuk mendedahkan maklumat mengenai sesuatu perkara yang diputuskan serta rasionalnya keputusan itu diambil. Menyembunyikan sesuatu maklumat kepada rakyat akan mengundang tafsiran negatif dalam kalangan rakyat. Jadi ketelusan ni ibarat kita nampak sesuatu di dalam gelas kaca. Berbeza dengan kita tak nampak apa-apa pun. Yang katak di bawah terpurung. Contoh pelaksanaan dalam ketelusan ini ialah ketika zaman Saidina Umar. Ketika zaman Saidina Umar, kerajaan Yaman telah menghadiahkan kain kepada kerajaan Islam di Madinah. Kain tersebut telah diagihkan kepada seluruh penduduk Madinah. Saidina Umar pada ketika itu yang menjadi khalifah telah ditanya oleh rakyat tentang baju yang dipakainya kerana beliau mendapat 2 bahagian sedangkan rakyat yang lain mendapat hanya 1 bahagian. Kemudian anak Saidina Umar yang bernama Abdullah menjelaskan bahawa 1 bahagian yang dipakai oleh Saidina Umar ialah kepunyaannya yang diberi kepada bapanya kerana beliau seorang yang berbadan besar. Itulah contoh ketulusan, iaitu tidak menyembunyikan sesuatu daripada rakyat. Ciri yang terakhir ialah syura atau dalam bahasa Melayu ni disebut mesyuarat. Menurut bahasa, syura bermaksud meminta pendapat dan persefahaman dalam perundingan. Syura menurut istilah dalam pentadbiran ialah meminjam pendapat orang lain tentang perkara yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Contoh pelaksanaan syura ialah mengenai sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW menerima pandangan Salman Al-Farisi di dalam peperangan Khandaq. Beliau telah mencadangkan supaya menggali parit untuk mengekang serangan dari musuh. Sekian saja untuk tajuk hari ini. Semoga semua faham dan terima kasih.